Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua dan selamat datang ke Bicara Naratif. Pada malam ini saya Hafiz Dolson akan menemani anda dalam tempoh 1 jam ini untuk Bicara Naratif edisi 11 Disember 2020. Dan pada malam ini khusus untuk kita bercakap berkenaan dengan bencana dalam bencana. Apa bencana yang kita maksudkan selain daripada apa yang kita sering katakan iaitu bencana dan juga pandemik COVID-19. Namun di hujung tahun ini kita semua maklum lumrah alam monsun timur laut ataupun angin monsun timur laut ini menyebabkan keadaan banjir yang tidak terkawal. Kalau kita melihat sejarahnya 2007 diikuti 2014 merupakan banjir yang paling besar pernah berlaku dalam negara dan mungkin tahun ini kita tidak menjangkakan keburukan namun kita perlu berada dalam keadaan siap siaga dan sebagainya. Namun untuk bercakap berkenaan dengan bencana dalam bencana iaitu urusan banjir dan juga pandemik COVID-19 ini bagaimana ia perlu diuruskan dengan cermat dan hemat untuk kita memutuskan jangkitan COVID-19 dengan jayanya, apatah lagi dalam tempoh yang genting ini dan sukar ini perlunya satu formula dan juga SOP yang cukup jelas dalam memastikan bantuan kepada mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini dapat dikawal sebaiknya. Dan untuk bercakap tentang perkara ini, saya turut berbangga untuk menjemput tetamu yang sudah pun bersedia hari ini, Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Apa khabar Datuk? Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk, saya nampak Datuk bertenaga walaupun Datuk mengatakan bahawa 2 bulan dilantik sebagai Ketua Pengarah NADMA merupakan satu cabaran yang cukup kuat. 2 bulan tanpa henti ini, bencana datang dan pergi dan ketika ini kita berdepan dengan banjir dalam masa yang sama. Pandemik COVID-19 masih lagi belum berakhir dan kebelakangan ini angkanya semakin meningkat dan sebagainya. Namun untuk awal ini kita memberi dan juga memberi penekanan kepada operasi banjir itu sendiri di kawasan-kawasan yang terlibat dan ketika ini difahamkan tiada pusat pemindahan sementara ataupun PPS yang aktif ketika ini. Namun jangkaan dan juga persediaan perlu dilakukan oleh NADMA. Betul. Di awal bicara ini Datuk mungkin boleh memberi gambaran keadaan banjir ketika ini dan juga bagaimana persediaan di peringkat awal yang dikatakan itu adalah episod pertama banjir yang dijangkakan sehingga kepada bulan Mac nanti Datuk. Tadi Cik Hafiz ada cerita pasal formula. Ya. Formula tu senang kalau kita boleh meramal dengan baik. Tapi sebab nama pun dah bencana. Jadi kita tak boleh nak andai apa akan berlaku dalam masa 2-3 jam akan datang. Kita berada di studio ini pun kita tak tahu sama ada hujan ataupun ribut di luar. Jadi dalam hal itu kita bergantung kepada rakan-rakan kita di Jabatan MATS, di Jabatan Pengairan dan Saliran dan juga rakan-rakan yang responder di bawah sana, APM, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya untuk memberi signal tersebut sama ada formula tadi boleh dipakai ataupun perlu kita ubah perbaiki dari masa ke semasa. Bercakap mengenai bencana banjir ini ataupun kadang-kadang kita kenali sebagai MTL monsun timur laut ataupun kita refer pada banjir lah. Sebenarnya telah bermula pada 11 hari bulan November yang lalu oleh Jabatan MATS dan kita pun telah maklumkan kepada semua kerajaan negeri dan daerah-daerah untuk bersedia. Kita pun teringat agaknya dalam masa seminggu, 2 minggu yang lepas, kita lihat di Seremban air naik, di Johor air naik, kemudian ia berubah pula ke Perak, Kedah, kemudian dia berubah lagi pula ke Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi itu baru siri yang pertama. Kita dimaklumkan secara tradisinya dia akan ada 3 ataupun 4 siri. Daripada 3-4 siri ini ada episod-episod dia. Ini macam drama jugalah. So kadang-kadang bila dia terjadi, bila dia surut balik, hujan semula sambung lagi. Agaknya mangsa-mangsa tadi rakan-rakan kita yang kita simpatilah ke atas mereka dah masuk pusat pemindahan sementara. Dia dah reda, dia keluar balik masuk semula. Jadi itulah nama dia bencana. Jadi kita pun telah memberi persiapan yang awal. Sebagai contoh, kita tahu setiap saban tahun kerajaan negeri dan juga daerah-daerah dia mengalami masalah untuk membuat persiapan membeli barang-barangan. Sebab hujung tahun kan untuk mereka contohnya nak stok barang-barang makanan, nak stok minyak-minyak, nak stok baju-baju hujan ataupun kemah-kemah ataupun hatta nak mendalamkan saliran, nak potong dahan-dahan yang boleh mengancam
ketika berlakunya banjir. Kita dah salurkan sedikit peruntukan untuk negeri, sedikit peruntukan untuk daerah. Kalau dahulu ia berlaku selepas. Tapi untuk tahun ini kita sedikit inovasi yang kita laksanakan, kita bagi upfront dahulu, ke depan dulu. Dan juga untuk APM sebagai yang mengendalikan jawatan kuasa Sekretariat Bencana di bawah, kita sedikit peruntukan untuk mereka menguruskan perbincangan setiap hari dan persiapan setiap hari. Sebab mereka inilah rakan-rakan kita di EPM yang mengendalikan orang kata war room tadi. Okey, apa yang berlaku setiap detail, makcik ni tak lagi ditolong, pakcik tu dia memerlukan bantuan wheelchair dan sebagainya. Adalah keluarga-keluarga yang sedang menanti anak dia nak melahirkan anak, dan benda tu data semua mereka kena kutip sebelum berlakunya banjir. Dan apabila berlaku, kita dah bersedia, kita dah pun maklumkan kepada polis, APM, hospital untuk membuat orang kata koordinasi tadilah. Di sinilah menandakan ia akan merentas daerah, ia akan merentas negeri, dan ia akan satu kawasan yang besar. APM akan memainkan peranan sebagai APM sebagai koordinasi on the ground, dan NADMA akan menjadi koordinator. Sebab di sini NADMA akan maklumkan kalaulah perlu satu kawasan yang terlampau jauh tidak dapat dicapai oleh logistik biasa, kita akan maklumkan sebab kita ada data siapa yang ada bot besar, siapa ada bot kecil, siapa ada truk, logistik tadi, dan kita pun telah mengeluarkan peruntukan bantu mereka beli aset-aset tadi untuk memastikan kelancaran bantuan yang nak kita laksanakanlah on the ground. Datuk telah pun memberi gambaran peranan NADMA itu secara keseluruhannya. Kalau saya nak katakan NADMA itu sudah lama, tidak terlalu lama. Nak kata baharu pun bukan lagi baharu. Betul. Bermula pada sekitar tahun 2014. 2015 lah. Dan itulah peranan NADMA. Kalau kita pernah membawa perbincangan ke set ini juga berkaitan dengan jerebu, kebakaran, banjir dan COVID juga pernah dan juga diuruskan oleh NADMA sendiri. Dan Datuk juga telah pun menyentuh berkenaan dengan koordinasi bersama dengan agensi-agensi lain. Persoalannya ketika ini, NADMA juga sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa NADMA sudah pun bersedia dengan prosedur operasi standard yang baharu. Apatah lagi dalam keadaan nombor baharu ini. Bagaimana persediaannya, dan ramai yang menganggap bahawa SOP itu adalah perkara dan juga kunci utama yang paling penting sekali untuk memutuskan rantaian COVID-19 dalam keadaan banjir. SOP itu dibangunkan bagaimana untuk meletakkan dan juga menyesuaikan dalam keadaan yang cukup mencabar ini. Tahun ni merupakan tahun yang mencabar untuk semua orang. Bukan saja NADMA, mana-mana agensi kerajaan pun, mana-mana peniaga pun, pakcik-makcik yang berada di kampung pun, kadang-kadang tahun ini betul-betul tak boleh dapat diagak. Itulah sebenarnya bencana dalam erti kata yang sebenar. Jadi tahun ini kita ada bencana dalam bencana. Bencana mula tadi kita cakap dah lah ada banjir, COVID-19 pula kan. Kita akur keadaan ini akan berlaku. Jadi kita telah pun membuat beberapa persiapan melalui Majlis Keselamatan Negara yang merupakan autoriti yang di atas berkaitan dengan krisis. Ini bukan lagi tahap bencana, tahap krisis berkaitan dengan COVID-19. Dan autoriti ini juga berada pada tangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia akan memaklumkan kita tata cara bagaimana hendak mengendalikannya. Jadi dalam perbincangan setiap hari, saban hari kita melihat data mangsa-mangsa COVID-19 di mana lokaliti dan sebagainya. Daripada situ kita cuba membayangkan bagaimanakah pergerakan bencana dan bagaimanakah kita menangani bencana. Dan dengan dua senario ini kita cuba bangunkan satu SOP, kita telah bangunkan SOP, kita run through dengan semua agensi-agensi responder yang terlibat di bawah. Kita check balance semualah sebagainya. Kita lihat bagaimana perundangannya, peraturannya, kita lihat bagaimana persiapan logistiknya, persiapan tenaga kerjanya, dan juga bagaimana penerimaan pakcik-makcik yang di bawah itu, kakak adik semua yang akan bakal terkena. So bila kita run through SOP, kita bangunkan SOP, kita perbentangkan dan kita formalisekan, kita bentang di MKN untuk diterima pakai oleh semua pihak, faham tak faham.
Kemudian saya pun telah membuat pentang dengan ketua-ketua menteri, dengan SUK bincang, dan pada bulan Oktober kita dah maklumkan, dah edar, dan kita minta mereka membuat simulasi. Alhamdulillah, rakan-rakan kita di Terengganu, terima kasih pada mereka. Rakan-rakan kita di Pahang, terima kasih pada mereka. Mereka telah membuat simulasi dan maklumkan kita apakah yang berlaku. Kita ingat dulu 2 minggu yang lepas, kan Setiu banjir, Kemamang banjir, dan banyak kawan-kawan kita banjir, mengalami kena banjir. Walaupun sebenarnya episod ini kita boleh cakap banjir kilat lah, tetapi ramai yang telah berpindah ke PPS. Saya ingat masa itu ada 102 pusat pembinaan sementara dibuka, khususnya di Terengganu dan juga di Seremban. Jadi di situlah kita lihat bagaimanakah SOP itu dipakai. Basic SOP itu ada sebenarnya. Yeah. Apa-apa yang buat, kita kena pakai face mask. Apa-apa buat, kita pastikan penjarakan. Apa-apa yang kita nak lakukan, kita pastikan kebersihan. Walaupun sebenarnya disinfeksi dan sebagainya, tapi kita pastikan kebersihan kita. Walaupun nampak cantik, pelaksanaannya amat sukar di bawah. Dalam keadaan kalam kabut, kita sentiasa akan belaga. Dalam keadaan kelam kabut tadi, jarak kita tak boleh tentukan. Jadi apakah cara terbaik yang hendak mereka laksanakan, dan mereka share notes itu dengan kita. Dan dari masa ke semasa kita cuba perbaiki. Dari simulasi itulah yang kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Betul. Dan Datuk menyebut berkenaan dengan TPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara. Ini menjadi satu tempat yang penting juga untuk mengumpulkan mangsa bencana banjir ini. Dan kita faham dalam jumlah mangsa ini begitu ramai dan akhirnya sukar untuk melakukan penjarakan fizikal. Kalau seingat saya, Datma dahulu mengatakan bahawa cuba untuk mengelakkan menggunakan sekolah sebagai PPS. Namun dalam konteks hari ini sekolah pun tidak dibuka. Bagaimana PPS itu ditentukan? Adakah perlu dipikirkan bukan di sekolah semata-mata ataupun ada dewan-dewan lain yang perlu diletakkan sebagai PPS, dan bagaimana penyusunan dari segi kubikelnya untuk memastikan bahawa penjarakan fizikal itu dapat dilakukan sepenuhnya? Ini merupakan input yang kita dapatkan daripada pejabat daerah sebagai pusat ataupun nerve di setiap daerah yang maklumkan kita, okey, mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. Dulu mudah, asal ada bangunan kosong saja kita boleh pakai. Dewan rakyat ke, sekolah ke dan sebagainya. Tetapi bila keadaan ada COVID-19 dalam komuniti kita, kita terpaksa memastikan penjarakan di situ. Contohnya, kalaulah dahulu setiap bilik darjah adalah dalam 5-6 keluarga yang kita boleh muatkan. Sekarang kita kena kerat 2. Kita bagi 3 je penjarakan dan sebagainya. Itu bergantung pada ramai ahli keluarga dan sebagainya. Dan kita agak senang sedikit sekarang sebab kita ada cubicle tent tu yang empat segi tu, petak segi warna oranye, tulis nama Malaysia tu kan. Branding kan ada. Itu perlu. Okay, itu perlu. Tapi dalam kubikel tu kita mudah letak dalam satu keluarga. Biasanya dalam 4 orang. Kalau ada keluarga besar kita bagi 2. Jadi di situ sudah ada penjarakan. Dan daripada satu, dulu kita rapat dinding ke dinding. Sekarang kita jarakkan mereka. Tapi kalau dulu kita memerlukan 3 bangunan, sekarang kita kena cari bangunan lain. Sebab kita nak pastikan keselamatan mereka dan sebagainya. Dan di situ pun setiap kali mereka masuk, kena MySejahtera register, kena pastikan siapa di situ, pergerakan kita kontrol dan sebagainya. Memang mencabar. Bayangkanlah adik-adik kita yang kecil nampak air bertakung, dia orang ingat tu swimming pool. Jadi hendak main selalu. Jadi kita kadang-kadang agak mencabar untuk mengawal keadaan dalam keadaan yang bencana tadi. Bagaimanapun berterima kasihlah kita kepada JKM, APM yang mengemudi pengawalan di PPS tadi. Mereka sentiasa faham dan peka apa yang nak berlaku dan mengawal keadaan lah. Hatta dulu kalau kita lihat dalam keadaan ramai orang di sesuatu PPS tu, makan pun dah macam kenduri, pesta, masak sama-sama. Sekarang tidak boleh. Dengan ada penularan COVID-19 tadi, kita minta pack food disediakan, bangunan makan makanan dan bungkus disediakan. Jadi banyaklah
lazim yang kita lakukan lalui 2-3 tahun yang lepas dah tak boleh pakai tahun ni. Banyak pembaharuan. Memang agak kekok dan melalui perbincangan saya dengan rakan-rakan di Kelantan, Terengganu, faham, saya bawa balik pada sana pun, mereka kata amat mencabar. Tetapi benda ni masih boleh dilaksanakan. Dan kita harap banyak lagi apabila berlaku. Ini baru episod yang pertama. Kita ada 3-4 lagi episod. Kita dimaklumkan kemungkinan besar 15 bulan, 16 bulan ni air laut pasang besar. Kita takutlah kalau ada hujan lebat again kita tak boleh meramalkan kan. Dan akan berlaku lagi satu episod banjir. Kita nak maklumkan rakan-rakan kita on the ground untuk bersedia lah. Dan saya dimaklumkan banyak dah bilik-bilik operasi dan war room telah dibuka untuk dalam hal inilah. 4 hari sahaja lagi menjelang kepada 15 hari bulan yang dimaklumkan oleh Datuk berkenaan dengan isu air pasang dan juga mungkin hujan akan turun. Banyak lagi soalan-soalan susulan ini kita tanyakan berkenaan dengan PPS dari segi bantuan kerana kita tak terlepas daripada sifat kemanusiaan rakyat Malaysia yang ingin memberi sumbangan kepada mereka yang mengalami masa banjir dan sebagainya. Namun itu kita akan tangani sebaik sahaja kita kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Jangan ke mana-mana. Bertemu kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bercakap berkenaan dengan bencana dalam bencana, dan apa yang kami paparkan kepada anda semua sedia maklum bahawa bermula 7 hari bulan Disember lalu, kita sudah pun dibenarkan untuk melakukan perjalanan rentas daerah dan juga rentas negeri. Tiada lagi had dalam kenderaan kecuali ke kawasan PKPD. Dan terkait apa yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkenaan dengan perkara itu, kita juga memberi penekanan kepada mereka yang ingin pulang kepada kawasan yang mungkin dialami ataupun mengalami banjir itu sendiri. Dan Datuk sendiri sudah pun mengeluarkan satu kenyataan dan juga cakap-cakap di media mengatakan bahawa jangan pulang ke kampung dalam tempoh banjir ini. Namun ramai yang salah erti dan juga salah faham berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Datuk berkenaan dengan mereka yang ingin pulang ke kawasan banjir. Kerana kita faham dalam keadaan ini ramai yang berkobar-kobar untuk pulang kampung setelah 2 bulan lebih tidak berjumpa ibu bapa dan sebagainya. Namun Datuk ada defense sedikit berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk berkenaan dengan isu ini. Bila kita maklumkan, macam tadi saya cakap, okey, lepas ni dah tak ada SJR, Sekatan Jalan Raya, boleh rentas negeri dan sebagainya. Jadi ramailah berpusu-pusu balik ke kampung. Okey, tak apa. Tapi macam mana pun 3 perkara. Face mask, distancing dan juga pastikan kita mencuci tangan, mencuci diri. Sebab bersama-sama kita adalah keluarga kita. Dan kita hendak berjumpa keluarga kita di kampung. Kan? Jadi janganlah kita balik berpesta, keluarga kita terkena COVID-19 ataupun kita bawa balik ke sini pula dengan penyakit yang sama. Jadi itu sebenarnya maksud di situ. Jadi dalam hal ini banyak perkara yang boleh kita kaitkan. Pertama, apabila saya di Kelantan dengan Terengganu baru ini, antara perkara yang menarik perhatian mereka, yang menjadi concern mereka ialah keluarga-keluarga yang datang atas alasan nak melihat bagaimana keluarga mereka di kampung menghadapi banjir. Dalam hal itu, dia kata, bila nak balik itu, banyak tanda tanyalah sama ada yang balik datang sini tu sihat ke tak sihat, ataupun dalam keadaan yang merisaukan. Jadi mungkinlah agaknya, insya-Allah saya nak jamin bahawa kita punya tenaga di bawah sana memadai. All over Malaysia kita ada 200,000 lebih orang yang telah kita train yang terlibat dalam isu banjir ini. Ikut lokaliti lah kan. Jadi kita akan bantu keluarga, saudara-saudari, adik-adik, kakak, abang semua. InsyaAllah sebaik mungkin kita akan bantu. Cuma mungkinlah boleh bertanya khabar dari masa ke masa lah. Dan berkaitan juga dengan itu, kalaulah dulu tidak boleh merentas daerah, kita bercerita pasal peranan NGO. Kalaulah dulu NGO kita tengok dalam keadaan mana pun kalau ada sesuatu perkara mereka datang beramai-ramai untuk bantu. Bagus. Alhamdulillah. Itulah sifat kemanusiaan, itulah nilai-nilai kita sebagai rakyat Malaysia. Memang kita respect. Tapi dalam tahun ini kita ada bencana dalam bencana. Itu yang susah kita nak lihatlah. Kalau dahulu
bila ada sekatan jalan raya, mereka nak bergerak, kena dapatkan kelulusan polis. Ya. Jadi agaknya ramailah yang kata tak apalah, kita bertanya khabar atau mengirim barang sajalah. Mungkin agaknya Grab tadi ramai boleh datang hantar barang lah agaknya. Tapi bila dah tak ada sekatan, mereka akan bergerak beramai-ramai untuk hantar bantuan. Nasihat saya, okey, kita kekalkan sifat kemanusiaan tu, nak membantu kita tadi. Mungkin kita boleh hantar tetapi setakat pejabat daerah ataupun pusat operasi banjir tadi. Sampai situ dan kita beri kepercayaan untuk ia akan diagihkan kepada kawasan-kawasan yang diperlukan. Biar sampai poin situ saja. Dan kita akan bantu, kita ada data di mana diperlukan, kita agihkan ikut kewajaran tersebut. Bukan kita tak sayang NGO kita, kita sayang. Tapi tahun ini kita ada bencana dalam bencana. Itu satu hal lah kan, boleh datang. Dan selalunya dalam keadaan ini ada dua perkara yang kita boleh selalu kaitkan dengan NGO dan banjir bencana inilah. Pertamanya ada kaitan dengan yang nak hantar barang-barang tadi. Kita hantar barang, kita ke pejabat daerah akan agihkan. Kedua, ada juga bantuan yang kita perlukan dari segi tenaga. Ya. Contoh nak tolong basuh balai raya, bilik belajar, rumah-rumah pakcik-makcik tadi kan. Boleh juga. Macam mana pun dapatkan maklumat di pejabat daerah ataupun PKOB tadilah. Di sini Pusat Kawalan Operasi Bencana peringkat daerah. Di sinilah nanti mereka akan orang tujukan bantuan itu ke mana yang diperlukan. Pada masa ini, perbincangan kita pihak dengan kerajaan negeri, sebaik-baiknya gunakan local NGO. NGO tempatan. Semua tempat akan ada NGO tempatan. Jangan risaulah. Ada. Kita gunakan mereka. Mungkin bantuan-bantuan yang kita ada tadi, kita boleh berikan pada mereka untuk mereka sampaikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tahu kadang-kadang NGO ni sebab apabila mereka ada sesuatu bantuan yang hendak mereka sampaikan, mereka pertama, mereka nak pastikan bentuk sampai betul orang-orang yang betul-betul memerlukan. Nombor dua, kadang-kadang inilah mileage mereka. Ya. Supaya esok orang beri kepercayaan kepada mereka untuk sampaikan bantuan yang mereka sumbangkan tadi. Tak apa, insyaAllah kredit akan kita beri dan apa-apa hal boleh berhubung dengan NADMA. NADMA akan bantu macam mana perkara-perkara tersebut boleh diyakinkan kepada yang penderma atau donors tadilah. Ya. Kita akan cuba bantu sedapat mungkin. Tetapi pada tahun ini, kita terpaksa kawal pergerakan tersebut. Walaupun sepadan telah dibuka, tetapi apabila berlaku sesuatu bencana, kita nak memastikan bencana itu tidak berlaku lagi banyak bencana yang hendak kita tangani. Sekarang ni kita tengok setiap saban hari kes makin meningkat, kes COVID-19 makin meningkat. Kita pun faham betapa bahayanya dan kalau bolehlah kita nak kurangkan di kalangan kita lah. Kita pun cuba mengurangkan dan juga meminimumkan kesan yang lebih teruk. Dan sementara Datuk berkata berkenaan dengan bantuan yang ingin disampaikan oleh NGO, orang awam dan sebagainya. Mengikut pengalaman saya, kalau saya melihat kepada banjir ini, ramai yang memberi bantuan dari segi barangan basah misalnya, sayur dan sebagainya. Namun mereka yang mengalami dan juga mangsa banjir ini mengatakan bahawa barangan itu kami tidak perlukan kerana dapur pun kami tak ada, dah musnah sebagainya. Dalam aspek ini, barangan bantuan apa yang menjadi keutamaan yang perlu dimaklumkan kepada penderma dan juga mereka yang ingin melakukan sumbangan ini, apa sebenarnya yang betul-betul diperlukan? Kerana kalau kita lihat saban tahun kalau banjir akan berlaku lambakan-lambakan dari segi pakaian dan sebagainya. Kita tak nak benda ini berlaku lagi. Sebab itu agak penting untuk kita selaraskan perkara inilah. Pakaian okey, tak apa. Kadang sebab apabila mereka keluar daripada kawasan banjir, mereka telah diselamatkan dan dibawa ke pusat pembinaan sementara tersebut, mereka perlukan dry shoes lah, pakaian yang kering lah. Itu memang diperlukan dan itu kita insyaAllah kita akan selenggarakan. Tetapi sebenarnya apabila mereka berada di situ, kita akan beri mereka makanan ikut waktu-waktu yang biasa. Dan kita pun bagi pihak NADMA juga, NADMA akan ada kit makanan yang mana kita bagi beras, sardin, tepung dan sebagainya, ikut lokaliti jugalah, supaya mereka boleh bawa balik. Dan betul memang tak ada dapur dan sebagainya. Ya. Di situ juga kita akan bagi makanan kering, makanan persediaan dan sebagainya. So untuk tempoh mereka berada di situ, insya-Allah
mereka akan dijaga dengan baik. Sebab itulah data-data ini perlu kita kumpulkan dan berada di Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana mereka akan selaraskan keperluan-keperluan tadilah sampai dah ada makanan, mereka duduk waktu makan mereka akan dapat makanan sehinggalah waktu itu. Dan kadang-kadang bila hujan dah berhenti, kita tahu mak bapak masing-masing balik ke rumah nak pastikan rumah selamat dan sebagainya. Dan banyak soalan juga yang diberikan, adakah mereka harta benda yang mereka tinggalkan selamat atau tidak. Sebab kadang-kadang ada kes-kes, itu pun saya sendiri mengalami. Kadang-kadang makcik-makcik dia tak nak keluar daripada rumah dia sebab dia takut kehilangan barang. Kita dah ada data rumah-rumah yang mana akan ditinggalkan untuk tempoh banjir ini, dan kita pun dah bersembang dan berbincang dengan pasukan polis. Mereka ini ditanggungjawabkan untuk memastikan tak adalah orang keluar masuk rumah, merompak dan sebagainya. InsyaAllah kita beri kepercayaan itu. Sebab di Pusat Pembinaan Sementara, APM dan JKM akan mengendalikannya. Responder maksudnya datang pergi menyelamat APM dan bomba dan sebagainya. Kemudian untuk menjaga harta benda tadi, polis akan bantu kita lah. So rangkaian itu sudah ada. Dan setiap bulan Jun, Julai kita akan berbincang dengan mereka. Okey, bagaimanakah persiapan mereka pada kali ini? Cuma tahun ni agak unik lah dengan ada COVID-19 tadi kan. Kita tak mahu orang bertemu, kalau boleh orang yang nak beri bantuan ke apa, jangan bertemu dengan mereka. Kita tak benar pun. Kita dah minta kalau boleh APM atau JKM tahan mereka, jangan masuk ke kawasan PPS. Sebab tahun ni kita tak nak mahu ada perjumpaan bersemuka, nak selfie ke, nak sampaikan barang direct kepada mangsa-mangsa, tidak. Kali ini tahun ni kita akan kawal lah. Ya, ini bukan lagi masa yang sesuai untuk dikatakan sebagai mileage untuk memberi bantuan, dan saya fikir ini adalah merupakan satu cara yang lebih baik untuk, seperti Datuk kata tadi, menghalang mereka. Bukan bermakna kita tidak memberikan bantuan, tidak, cuma lebih tersusun dan juga terarah. Namun Datuk, sebelum kita berehat sekali lagi, kita juga dan juga Datuk sudah maklumkan kepada saya bahawa persediaan NADMA bukan sahaja dalam episod banjir ini sahaja, namun dalam episod kemarau pada tahun depan. Sebab kita pun menjengah kepada tahun depan tinggal beberapa minggu sahaja lagi. Dan itu Datuk juga akan perincikan kepada kita bagaimanakah persediaan kita bukan sahaja dalam episod banjir ini dan kebasahan ini sahaja, namun dalam episod kemarau yang akan dan juga dijangka menemui, dan juga kita akan berjumpa dengan situasi itu. Dan namun kita berhadap sekali lagi untuk kita bercakap sekali lagi dalam soal bencana dalam bencana. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Baik, masih lagi bersama dengan Datuk Dr. Amiruddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Baik, sebelum saya menjengah kepada persoalan berkenaan dengan persediaan kepada tahun 2021 dan sebagainya, kita masih lagi dalam soal banjir. Namun satu lagi persoalan mustahak yang ingin saya tanyakan, kerana ini saya ingin tahu dan juga awam ingin tahu berkenaan dengan bagaimana operasi di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD. Dan persoalan penting yang kedua saya tanyakan sekaligus, mungkin sekiranya na'udzubillah jika kawasan PPS itu berlaku outbreak jangkitan, bagaimana ianya dikoordinasikan dan peranan-peranan agensi lain dalam hal ini? Dalam hal ini autoritinya berada di KKM. So apabila kita hendak declare PPS, Pusat Pembinaan Sementara, di kawasan-kawasan yang PKPD ini, mereka akan membuat beberapa cadangan, kita buat audit kawasan itu, kesesuaian dan sebagainya. Sebab mereka ada perlu melalui saringan dan sebagainya. Dan setiap daerah memang sudah pun diwartakan satu-satu kawasan yang hendak kita, jika dideklarkan PKPD dan ditimpa pula dengan masalah banjir. Kita ada setiap tempat ni, setiap daerah ni sudah dikenal pasti. Selalunya sekolah. Sebab kita boleh asingkan dalam bilik darjah.
dia ada tempat saringan, tempat bilik air dan sebagainya. Okey, kita dah tengok, kita dah run through. Tetapi autoritinya macam saya cakap tadi berada pada KKM untuk pertama bantu daerah untuk declare dan juga untuk menerangkan kita proses-proses dan sebagainya. Dan saya pun dimaklumkan baru-baru ini lawatan ke Kelantan dan Terengganu. Normally selalunya tempat ini yang telah dideklarkan, diwartakan sebagai PPS untuk PKPD tidak berjauhan dengan hospital. Itu selalu dimaklumkan. Jadi selalunya sekolah-sekolah ataupun tempat-tempat yang boleh dicapai dengan ke hospital dengan cepat dan berada di kawasan yang kering. Yang betul-betul kering. Maksudnya akan jauh sedikit lah dari kawasan banjir. Jadi dalam hal ini kalaulah tadi tidak melibatkan peranan kesihatan, kali ini kita sentiasa mereka berada di PPS lah. Agak berbeza. Dan di situ dengan PPE-nya dan sebagainya. Lebih ketat lah. Lebih ketat lah. Untuk itu kadang-kadang timbul persoalan sama ada cukupkah bekalan PPE, hand sanitizer dan sebagainya. InsyaAllah kita selalunya ada stok yang lengkap, yang cukup di Nadmah. Dan kita pun dah hantar sedikit supply ke kawasan-kawasan, ke daerah-daerah dan negeri-negeri. Dan kita pun akan insyaAllah sentiasa membuat tinjauan dan pemeriksaan sama ada mereka bersedia secara fizikal, dan juga sama ada Kementerian Kesihatan atau pejabat kesihatan daerah sudah boleh aktifkan kawasan-kawasan yang hendak kita laksanakan PPS tadilah. Kalau kita boleh tahu setakat hari ini berapa ribu PPS yang sudah pun dikategorikan sebagai tempat untuk menempatkan mangsa banjir itu? Mangsa banjir kita ada lebih kurang pusat pembinaan sementara 5,400. 5,400. Banyak tau. Banyak tau. Ini tapi seluruh negara? Seluruh negara. Seluruh negara ikut kawasan-kawasan. Tetapi kita ada kawasan tumpuan. Di situ kawasan tumpuan. Dan kalau tempat yang jarang. Tapi PPS ini sebenarnya bukan untuk banjir je. Untuk segala keadaan. Kalaulah berlaku bencana tanah runtuh, kalaulah berlaku kawasan-kawasan yang outbreak ke dan sebagainya, kita masih menggunakan PPS tadilah. Tapi kali ini banjir kita akan aktifkan sebelum berlakunya sesuatu musim tadi. Kita telah membuat audit pun. Kita dapatkan input. Itu yang kita cari, peruntukan awal yang kita berikan supaya mereka betul-betul bersedia. Sebab tahun ni agak tahun yang amat unik pada kita. Dan kita akan antara checklist kita sama ada sudah sedia PPE-nya, sudah adakah hand sanitizer-nya, boleh kita hantar ke dan sebagainya. Dan makanan-makanan yang saya masukkan tadi pun sudah kita hantar. Ke kawasan-kawasan ini supaya mereka boleh buat stok dan berlaku tu sebab kita tak tahu bilakah akan berlaku. Bila berlakunya supply tersebut telah boleh pun kita distribute lah, kita agihkan. Mana kata semua ini sudah pun tersedia lah. Adakah bilangan PPS ini akan bertambah dari semasa ke semasa atau bagaimana? Atau tahun ini agak unik. Kita dah tambah dalam setiap tempat tu dalam 2-3. Sebab kita kena space out tadi kan. Itu saja. Tetapi dalam setiap ni kita akan tengoklah. Sebab kadang-kadang apabila kita menggunakan PPS tu, sudah habis musim banjir, bilik air akan rosak dan pembaikan-pembaikan tak kita laksanakan dari masa ke semasa lah. Secepat mungkin. Itu pun akan ditanggung oleh Nadmah. Okey, Datuk. Dan soalan seterusnya yang saya sangat gantung sebelum kita berehat sebentar tadi adalah berkenaan dengan persediaan Nadmah untuk musim kemarau pada tahun hadapan yang kita tinggal lagi beberapa minggu sahaja lagi. Dan kita faham bahawa, dan saya harus memberi pujian kepada Nadmah dalam pengurusan dan juga inovasi awal untuk musim banjir. Dan difahamkan juga untuk bencana kemarau yang akan tiba nanti juga ada perancangan di peringkat awal untuk mereka yang dan juga kawasan-kawasan yang akan dilanda kemarau. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kita. Ini apa ni orang kata soalan yang agak unik jugalah ni. Kebetulan dalam 2 minggu lepas kita ada membuat discussion, walaupun orang kata waktu hujan kan soalan berkaitan dengan kemarau juga ada kita bincang bersama Jabatan MATS. So antara isu yang selalu berbangkit, semua menantikan apabila kemarau, kenapa tak buat cloud seeding? Kenapa pemberian awan tidak dibuat? Bila dah kemarau, kita tengok atas langit biru, dah tak ada awan dah.
Jadi masa tu mungkin tidak sesuai untuk kita laksanakan cloud seeding tadilah, pembinahan awan. So dalam perbincangan tadi agaknya sebulan sebelum berlakunya klimaks kemarau tu sepatutnya kita membuat cloud seeding, pembinahan awan supaya air di kawasan tadahan akan meningkat. Tak payahlah tunggu masa berlaku baru kita. So ini satu perkara yang hendak kita cuba laksanakan, insya-Allah. Kita tahu dalam sekitar bulan 2, bulan 3, bulan 4 akan ada beberapa kawasan contohnya di sekitar Johor, Melaka, Negeri Sembilan, tu satu kawasan. Hotspot lah ni. Satu lagi Perlis, Kedah, Pening kan, nanti dia akan satu kawasan juga yang kerap mengalami kemarau. Jadi di situ kita mungkin akan melaksanakan cloud seeding sebulan lebih awal. Jadi kita pastikan bahawa suplai air boleh meningkat dan masalah ini mungkin tidak berpanjangan. Ini satu perkara yang masih dalam kita bincang dalam secara teknikalnya lah. Itu kita dalam akan laksanakan, insya-Allah. Dan itu dia berkenaan dengan kemarau. Itu adalah penting juga walaupun dalam keadaan ini adalah banjir, namun saya raikan dan juga memberi pujian seperti saya maklumkan berkenaan dengan persediaan NADMA, berkenaan dengan inovasi kerana ianya berubah mengikut kesesuaian dan juga kita perlu proaktif dalam menguruskan bencana. Baik, kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Dan sebelum itu Datuk, kita ingin tahu juga kawasan yang hotspot tadi berkenaan di Johor misalnya, di Seremban, dan ikan ada isu masalah air dan sebagainya. Dan kalau ia pun dilakukan awal ketika itu, adakah ia akan membantu dari segi hujan yang turun, dan kenapa tidak, ramai yang persoalkan seperti Datuk katakan tadi, kenapa tidak dilakukan cloud seeding ataupun pembinahan awan ketika mana kemarau? Mungkin ramai yang tidak jelas berkenaan dengan perkara itu, Datuk. Yalah, bila kemarau memang hujan tak turun, sebab hujan tak turun tak ada awan. Ya. Jadi kalau kita terbangkan berapa kalilah, berapa round pun kan, kalau tak ada awan, susah juga kita nak buat pembinahan itu. Jadi di situ orang kata pembaziran usaha yang kita lakukan. Jadi dalam perbincangan tu, insya-Allah secara teknikalnya possible. Boleh kita lakukan mungkin sebulan sebelum itu. Sebab kita nak meningkatkan aras air di kawasan-kawasan tadahan. Kita bukan buat di seluruh negeri pun. Ya, di kawasan-kawasan tertumpu, di kawasan-kawasan tadahan tadilah. Ya. Sebab mungkin itu yang penting. Kita saban tahun kita orang mengeluh lah nak buat urusan ataupun dalam masa 3 hari, 1 hari ada air, 2 hari tak ada air, 3 hari catuan sebagainya. Jadi kita kalau boleh kita nak membantulah. Ini merupakan satu pemikiran awal antara yang kita laksanakan secara teknikal antara NADMA dan Jabatan MAT. Dan mungkin kita akan bincanglah dengan rakan-rakan kita. Selalu cantiknya di sini, selalu kita membuat usaha ini, kita buat bersama-sama dengan rakan-rakan agensi kerajaan yang lain. Tidak berseorang. Kalaulah contohnya di pusat pemindahan sementara tadi, kita ada APM, kita ada RELA, kita ada JKM. Maksudnya semua agensi kerajaan tertumpu dan bantu one stop center. Kalaulah dalam isu kemarau tadi, kita boleh bekerjasama dengan agensi-agensi mana-mana, alam sekitar dan sebagainya, untuk kita gerakkan sebagai satu pasukan pelbagai agensi. Dan COVID tadi, contohnya di dalam ni kita ada relanya juga, APM juga, KKM. Kita tengok semua cantik bekerjasama. Cuma koordinasinya memerlukan satu agensi yang boleh tengok bird's eye view. Apakah yang kurang, apakah yang boleh tambah baik, apakah diperlukan peruntukan ataupun dan sebagainya. Di situ boleh kita bincangkan. Betul. Pengelembingan tenaga yang terarah itu cukup membantu dalam pengurusan bencana. Dan kita bercakap berkenaan bencana dalam bencana. 80% ke 85% kita bercakap tentang banjir. Kemudian kita cakap berkenaan kemarau ketika ini. Kita tidak lupa juga bencana yang masih kita berdepan adalah COVID-19. Dan hari ini kes sudah pun melepasi 80,000. Dan menjadi tumpuan kita semua adalah apabila pusat kuarantin risiko rendah di MAEPS kini dibuka semula, dan ini juga menjadi peranan utama kepada NADMA dalam pengurusan. Dan dikabarkan Datuk juga baru sahaja melawat ke pusat berkenaan untuk melihat ketersediaan. Dalam soal itu, bagaimana Datuk boleh gambarkan persediaan pembukaan MAEPS untuk siri yang kedua ini? Kita perlu membangunkan satu pusat yang
integrated, yang mana kita hendak menempatkan macam mana yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan ke arah menyediakan 10,000 katil untuk 10,000 pesakit. Satu jumlah yang amat menggerunkan dan amat mencabar, tetapi bukan mustahil ia dapat dilaksanakan. Sebabnya kita ada pengalaman yang dahulu, sampai bulan sehingga bulan Julai, Mac sampai Julai itu kita ada MAP pun 1.0 telah pun dibuka. Tapi pada ketika itu hanya 1,000 katil dan penggunaannya maksimum pun 1,300 orang. Semua merupakan warga negara yang terkesan oleh COVID-19 itu sebut. Tapi kali ini kita akan menempatkan bukan warga negara, dan di sini cabarannya bagaimanakah gambaran terlibat isu-isu immigration, terlibat isu-isu negara-negara lain yang mempunyai rakyat mereka bekerja di sini, dan pelbagai lagi. Again, authority dalam hal ini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan memastikan secara teknikalnya kita bersedia. Kawasan MAP situ sendiri merupakan kawasan yang luas, tapi bangunannya ada sebanyak itu. So, apakah inovasi, apakah perkara-perkara yang kita rasa boleh kita laksanakan? Kita bangunkan hospital, orang kata macam hospital Medan jugalah. Kan? Kalau hospital Seredang tak jauh pada situ. Tapi kali ini bagaimana kita nak bangunkan hospital yang menempatkan satu kumpulan yang punyai penyakit yang kita masih tidak ada ubatnya. Banyak bergantung kepada teknologi dan technical know-how lah, orang kata, bagaimana kita nak laksanakan. So, ini kita setakat ini kita fasa pertama kita telah pun menyediakan katil untuk 3,000 orang dalam masa terdekat ni, insya-Allah. Dan dalam masa seminggu nanti kita bangunkan lagi fasa yang kedua untuk another 3,000, dan akhirnya fasa ketiga dan selanjutnya lah. Dan kita berharap dalam masa 3 bulan ni kita dapat membantu menyelesaikan kemelut bagaimana hendak menangani isu masalah COVID-19 di kalangan pekerja-pekerja bukan warga negara ini. Kita pun ada pengalaman dalam menguruskan MAP yang pertama itu, dan kita mengharapkan lebih baik, insya-Allah, walaupun kes kebelakangan ini meningkat. Dan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham juga menunjukkan bahawa saringan dilakukan dengan lebih bersasar, maka kes makin meningkat. Dan ini bukanlah berita gembira untuk kita, namun perlu kita menarik nafas lega kerana KKM itu bergerak dengan lebih pantas dalam soal ini. Baik, kita berehat sekali lagi, dan selepas ini kita ingin tanyakan kepada Datuk berkenaan dengan di manakah satu center ataupun pusat untuk kita melihat keadaan bencana. Kerana difahamkan NADMA mempunyai satu laman web khas untuk kita melihat sendiri pergerakan bencana dan sebagainya. Bukan sahaja berkaitan dengan banjir, kemarau, juga berkaitan dengan COVID-19 itu sendiri. Namun kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dan sudah pun masuki minit-minit terakhir, dan Datuk perlu kongsikan kepada semua berkenaan dengan di manakah awam dan juga masyarakat secara keseluruhannya ingin melihat. Kalau COVID-19 itu kita boleh melihat melalui Telegram MKN, aplikasi MySejahtera dan sebagainya. Namun dalam soal banjir dan juga kemarau yang akan datang ini, di manakah pusat rujukan untuk kita lihat sebenarnya? Adakah NADMA dalam website ataupun laman web itu sudah pun menyediakan secara lengkap berkenaan dengan perkara ini? Untuk maklumat terperinci memang boleh layari portal NADMA. Ataupun kalau nak tengok mana-mana pusat PPS yang dibuka, kita boleh melawat portal Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Tapi untuk maklumat semua, kita ada di NADMA Pusat Kawalan Bencana Negara ataupun National Disaster Command Center. Di sini semua maklumat daripada JPS berkaitan dengan lambangan sungai yang akan air naik atau banjir. Kita ada maklumat daripada JKM, berapa banyak PPS dibuka dan berapa orang yang terlibat dan apakah masalah-masalah. Kita ada maklumat daripada Jabatan MAT
yang melihat cuaca dan sebagainya. So semua berkaitan dengan bencana dapat kita satukan maklumat mereka di NDCC tadilah. Di situ secara scan through kita akan tengok dan selalunya kita akan maklumkan kepada KSN, kepada KPPA dan kepada semua KSU-KSU yang terlibat berkaitan dengan bencana yang menimpa dan macam mana kita hendak atasinya sebagai satu pasukan. Itu yang cantiknya. Dan di sini daripada maklumat-maklumat itu kita akan terus share dengan negeri sebab negeri lah merupakan orang yang paling hadapan sekali berhadapan dengan masyarakat-masyarakat tadi. Di sini kita dapat menunjukkan bagaimana intensiti ataupun bantuan-bantuan yang hendak kita salurkan. Sebab di NAKMA memang ada maklumat, di NAKMA ada tenaga dan juga di NAKMA ada peruntukan-peruntukan khas yang hendak kita sediakan dalam membantu kerajaan negeri menangani isu-isu ini tadi. So di NDCC lah tempatnya tadi ya. So alhamdulillah dalam hal yang kita cakap ada bencana dalam bencana tadi, kita cuba identifikan kawasan-kawasan yang akan bakal menerima tempias banjir tadi dan kawasan-kawasan yang hotspot untuk COVID-19 tadi. So bila kita match dan kita boleh maklumkan negeri apakah persiapan, apakah bantuan-bantuan yang diperlukan. Perlu, macam saya cakap tadi, kita ada stok PPE, kita ada stok hand sanitizer dan sebagainya. Kita akan hantar untuk membantu mereka melaksanakan program-program tadi lah. Baik, insyaAllah. Dan saya sudah pun membuka laman web NAKMA sendiri di telefon pintar saya. Dan ini adalah merupakan satu center ataupun laman web yang jelas untuk kita melihat sendiri. Dan difahamkan juga ada pautan COVID-19 juga dimuatkan di manakah kawasan-kawasan hotspot dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NAKMA. Terima kasih Datuk. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk kita perincikan sekiranya ada bencana walaupun kita tidak mengharapkan ada bencana yang lebih berat daripada apa yang kita tanggung ketika ini. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton kami di saluran berita RTM. Ada pesanan juga. boleh? Ya, silakan. Kita jaga kita. Ya. COVID-19 masa untuk kita berhati-hati. Kita sayangkan keluarga kita, kita jaga kita. Baik, insya-Allah kita jaga kita dan sama-samalah walaupun boleh merentas di negeri, jaga SOP dan ingat 3 perkara: pakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan untuk putuskan COVID-19. Baik, terima kasih kerana menonton Bicara Naratif pada malam ini. Assalamualaikum dan selamat malam.